Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Semua sehat? Sehat, Cikgu. Baik, hari ini Cikgu akan mengajarkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian, yaitu kata kerja. Kamu paham gak tuh apa tuh kata kerja? Tidak, Cikgu. Tidak, Cikgu. Tidak paham? Lepas ini Cikgu akan menerangkan apa itu kata kerja, oke? Sebelum tuh, apa yang ketika Cikgu mengajar nanti, apa yang kita dapat selepas Cikgu ajar kamu semua nih, pasal kata kerja, murid-murid semua akan dapat mendefinisikan kata kerja ataupun mengetahui maksud dari kata kerja. Lepas itu murid-murid juga dapat mengenal pasti kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Selepas itu murid-murid juga dapat membezakan kedua-dua ayat tadi, jenis ayat tadi, dan kamu semua dapat menggunakan kata kerja aktif dan pasif dengan betul dalam ayat supaya kamu punya penulisan tuh lebih baik dan dramatis. Sekarang ini boleh ikut Cikgu, follow. Baik, yang pertama sekali itu sebelum Cikgu mulakan ini, semuanya oke juga, outline juga semua. Bolehlah, Cikgu. Bolehlah, Cikgu. Ya, Cikgu, bolehlah. Cikgu habiskan awal sedikit. Oke. Kata kerja nih maksudnya kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Jadi singkat cerita sini kata kerja ini maksudnya perbuatan, sesuatu perbuatan. Apa-apa yang kita buat sekarang nih itu merujuk kepada kata kerja kalau dalam penulisan. Contohnya, murid membaca buku. Dia punya subjeknya apa? Apa Lia? Murid. Murid. Kata kerjanya Kata kerja dia membaca. baik. Begitu juga dengan seterusnya, ibu memasak makanan, subjeknya pastilah ibu. Dan kata kerjanya ialah memasak. Sekarang ini semua paham? Paham, Cikgu. Cikgu? Baik, lepas itu, sekarang Cikgu menerangkan tentang kata kerja pasif pula. Tadi itu kata kerja aktif. Kata kerja pasif nih, perbuatan juga, tapi jadi pula diterima oleh subjek. Maksudnya subjeknya itu di belakang ayat. Maksudnya di belakang kata kerja. Contohnya, buku dibaca oleh murid. Subjeknya murid. Kalau kamu tengok tadi kata kerja aktif, subjeknya pula di depan. Manakala subjeknya pula di depan daripada subjek apa? Kata kerjanya. Maaf, Cikgu typo. Dan kita tengok contoh lain. Makanan dimasak oleh ibu. Dia punya subjek ibu, tetapi di belakang. Kata kerjanya pula dimasak, itu pula di depan. Nah, itulah kata kerja pasif yang membedakan antara pasif dan juga aktif. Sekarang ini semua paham? Bolehlah, Cikgu. Bolehlah, Cikgu. Oke. Berdasarkan Cikgu ajar tadi kedua-dua, ayat kerja aktif dan juga ayat kerja pasif, ini menunjukkan perbezaan diorang. Perbezaannya di sini siapa boleh tangkap? Apa perbezaan dorang? Setelah Cikgu mengajar tadi. Ezra boleh terangkan perbezaan dorang ini apa? Pemahamanmu sendiri. Mungkin apa, Cikgu, soalan Cikgu?
Yang tadi cikgu ajar ayat kerja aktif, ayat kerja pasif. Apa yang perbezaan dorang dua nih yang kamu boleh perhatikan sendiri? Apa yang kau paham? Perbezaan dorang nih. Apa yang nampak? Kalau kata kerja pasif dia menggunakan perkataan oleh sebagai pelengkap ayat. Kalau aktif, kata kerja aktif tidak. Baik, betul. Sangat betul. Oke, cikgu tambah lagi. Kalau kata kerja aktif, dia punya subjeknya di depan. Manakala kata kerja pasif, subjeknya di belakang. Dan spesialisnya pasif nih, dia mesti menggunakan perkataan oleh di sebagai pelengkap ayat. Contohnya, bola ditendang oleh subjek. Subjek itu ahli lah. Boleh juga kita menggunakan perkataan lain seperti contoh yang cikgu bagi ini. Murid diajar oleh guru. Kita mesti menambahkan perkataan di kata kerja. Apakah ini semua paham? Paham, cikgu. Baik. Siap ya. Sekarang nih cikgu akan memulakan sedikit aktiviti supaya kamu lihat dulu. Bentar ke. Pertama sekali kita bermain isi bahasa yaitu kenali kata kerja pasif. Sebab cikgu dengar tadi kamu begitu yakin semua kononnya paham. Jadi sekarang cikgu mau tes kamu dulu. Untuk soalan 1 nih. Buku cerita itu dibaca oleh Amir sebelum tidur. Apa kata kerja pasif dalam ayat? Ezra, boleh jawab? Jangan membawang. Mungkin dibaca. Cek ya. Allahu Akbar. Lolain. Dah lah. Apa jawaban dia? Apa jawaban Siapa dia? Jawabannya ialah betul, dibaca. Oke, untuk soalan 2. Iko Ya, kasih boleh ulang jawab. tadi satu. Kan leg tadi. Kan Lexi disuruh login, aku malas mau login. Oke, Ya, kita ulang balik lah soal. Sekarang ini cikgu buat kuis misi bahasa yaitu kenali kata kerja pasif. Soalan 1 Ezra boleh jawab. dia punya kata kerja pasif dibaca, cikgu. Baca soalan dulu. Buku cerita itu dibaca oleh Amir sebelum tidur. Apakah kata kerja pasif dalam ayat tersebut? Jawaban dia dibaca, cikgu. Betul, jawabannya ialah dibaca. Untuk soalan 2, Badrul boleh? Oh, kurang bagus connection di sana. Alia, boleh tolong Badrul? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Coba jawab soalan 2 nih. Pilih ayat yang menggunakan kata kerja pasif dengan betul. Saya rasa B, cikgu. B, cikgu. B, cikgu. B, cikgu. B, cikgu. Betul, jawabannya ialah di novel itu dibaca oleh Siti di perpustakaan.
Bermakna Alia fokus dalam kelas ya. Kata kerja pasif tuh subjeknya mesti di belakang. Baik, sekarang nih kita buat lagi satu jenis kuis. Kita transformasi ayat. Ini cikgu mungkin bagi satu soalan ya. Ayat aktif kepada pasif. Contoh ayat aktif di sini. Dokter merawat pesakit itu. Ini ayat aktif kan? Apa ayat pasif yang sesuai? A, B, C, atau D, Ezra? Kejap, Boleh Cikgu. jawab itu. Jawaban dia B, Cikgu. Betul, jawabannya ialah B. Nampaknya Ezra pun fokus dalam kelas juga. Ingat, dalam kata kerja pasif, dia mesti ada di dan oleh. Dan dia punya subjek di belakang. Kita ambil satu soalan lagi, supaya lebih memahami. Ayat aktifnya, cek baca lah ya. Ayat aktifnya, guru menerangkan pelajaran bahasa Melayu kepada murid. Apakah perubahan yang berlaku apabila ayat tersebut ditukar kepada ayat pasif? Guru menjadi objek dalam ayat pasif, ataupun pelajaran bahasa Melayu menjadi subjek dalam ayat pasif, ataupun kata kerja menerangkan tidak berubah, ataupun maksud ayat boleh berubah sepenuhnya. Kamu paham kan nih? Atau agak susah soalannya? Susah, Cikgu. Oke, mari kita cek satu-satu ya. Guru menerangkan pelajaran bahasa Melayu kepada murid. Jadi soalannya di sini dia tanya, apa yang berlaku jika ayat tersebut ditukar kepada ayat pasif? Guru itu menjadi objek kah? Ataupun pelajaran bahasa Melayu menjadi subjek? Jawabannya di sini tidak ada yang tahu. Tidak, Cikgu. Jawabannya di sini ialah guru menjadi objek dalam ayat pasif. Dan ada satu lagi jenis kuis, penghasilan ayat yang kreatif. Ini satu soalan ya. Alamak, mesti dieksplor, tidak apalah. Jadi setakat ini saja cikgu punya pembelajaran hari ini. Di semua sekarang murid-murid paham apa itu kata kerja, apa itu kata aktif, apa itu kata kerja pasif. Setakat ini semua paham. Paham, Cikgu. Oke, kalau begitu cikgu akan menerangkan rumusan daripada apa yang kita buat ini. Kadar peringatan kamu semua, kata kerja menunjukkan perbuatan, perlakuan atau keadaan. Membaca tuh kata kerja Kak Ezra. Iya, Cikgu, membaca kata kerja. Ada perkataan imbuhan di hadapan mem. Oke, baik. Dan kata kerja aktif menunjukkan subjek yang melakukan sesuatu tindakan. Tapi kalau kata kerja pasif nih, kamu kena ingat, dia menunjukkan subjek tuh menerima sesuatu tindakan. Bermakna subjeknya di belakang daripada kata kerja. Dan murid perlu mengenal pasti imbuhan dan struktur ayat bagi membedakan ayat aktif dan ayat pasif dengan tepat. Baik semua, terima kasih karena fokus dalam kelas cikgu. Cikgu harap apa yang cikgu ajarkan hari kamu terapkan di kehidupan seharian. Dan kamu ingat apa poin-poin penting dalam untuk membantu kamu punya penulisan. Dan terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Cikgu.